الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Tanwirul Masalik. Kita sudah sampai muka surat 212. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babu sujudis sahwi, bab sujud sahwi. Ada orang tanya saya, sujud sahwi nak baca apa? Sujud sahwi itu sunat. Perbuatan kita sujud tu sunat. Kita ambil hukum dulu. Hukum dia sunat bagi imam dan bagi orang sembahyang seorang diri. Adapun bagi makmum, dia wajib sujud sahwi bila imam dia sujud sahwi, menurut imam. Baik. Adapun bacaan, tak baca pun tak apa, yang penting sujud. Sujud saja, dapat dah pahala sunat. Tak baca apa, kosong saja sujud pun tak apa. Untuk lebih pahala, maka kita sujud, kita baca. Untuk dapat pahala lebih, kita baca. Baca apa? Kalau kita lupa, kita sunat baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana, maha suci. Man, Tuhan. La yanamu, tidak tidur. Wa la yashu, dan dia tidak lupa. Kalau kita pasal lupa lah kan, kita terlupa sembahyang terlebih rakaat, memanglah kalau sengaja batal.
lupa kunut, lupa tahiyat awal. Kalau kesnya kes lupa baca ayat tu lah, subhanaman la yanamu wa la yasbih. Tapi ada juga masalah sengaja tak mau baca kunut. Dia nak bagi cepat sikit sembahyang dia, kan malah baca kunut sengaja tinggal. Pun boleh. Maka waktu dia sujud sahwi tu, dia baca apa? Dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu kalau sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal tahiyat awal, saja tinggal baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dalam sujud. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin boleh rujuk. Cara nak baca tu. Tak baca pun tak apa. Sembahyang berjemaah, imam sujud, kita wajib sujud, bukan wajib baca. Wajib sujud. Dia sujud, kita sujud. Tak tahu nak baca apa, sujud je lah. Macam tu. Macam pagi tadi lah, kalau imam buat sujud sejadah, atau bahasa yang lebih tepatnya, sujud tilawah, kita wajib sujud tilawah bersama imam. Sujud sejadah. Bahasa yang tepatnya sujud apa? Tilawah. Nak baca apa? Baca tu nombor 2. Sujud tu wajib. Bila imam sujud sejadah, kita wajib sujud sejadah. Kalau imam tak sujud sejadah, kita jangan sujud. Sujud sejadah dia lain sikit. Imam buat, kita buat. Imam tak buat, kita tak boleh buat. Kalau sujud sahwi, imam buat, kita wajib buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Dia tak buat, kita boleh buat. Sujud sahwi. Sujud sejadah ni, bahasa yang tepatnya sujud tilawah. Bahasa kitab, bahasa ilmiahnya sujud tilawah. Sujud tilawah ni kena ikut 100%. Ikut macam mana? Ikut imam lah. Kalau imam buat, kita buat. Imam tak buat, kita tak boleh buat. Contoh pagi tadi dia baca ayat tu, kharru sujadaw wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu kena perhati tu imam elok. Wa hum la yastakbirun, dia rokok. Kita pergi sujud, batal. Dia rokok, kita rokok. Kalau dia baca wahum la yastakbirun, Allahu akbar. Allahu akbar dia pendek, tapi dia sujud, kita sujud. Ini kena perhati betul-betul sejadah ni. Begitu. Kecuali satu masalah, imam baca surah sajadah, imam sujud, dia lena dalam berdiri. Dia lena dalam berdiri, lepas tu dia tersedak, dia wajib sujud kan? Semua orang wajib sujud. Imam buat, kita buat. Imam tak buat, kita tak buat. Tu ingat, tu kaedah sujud sejadah, sujud tilawah. Dia tertidur, imam duduk sujud. Dia bila dia sedak, dia gaya nak turun, tengok imam dah berdiri dah. Dia tak boleh sujud dah. Gaya dia nak turun, tengok imam dah bangkit diri dah. Dia pun bukan sengaja tak mau ikut imam, dia tertidur. Bila imam dah bangun, angkat kepala bangun diri, tak apa, solat dia tidak batal. Solat dia tidak batal kerana dia tertinggal sujud sejadah tu pasal keuzuran, tak sengaja tertidur dalam diri. Dia faham no? Beza antara sujud sahwi. Sujud sahwi imam buat, kita wajib buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Sujud sejadah imam buat, kita buat. Imam tak buat, kita tak buat. Itu benda yang kita dalam sujud sejadah ni, ikut betul-betul imam. Follow rapat-rapat. Begitu. Sujud syukur pula, sujud syukur luar semayang, seronok luar semayang, buatlah. Jangan dalam semayang pun sujud syukur. Tengah-tengah semayang, anak kita beritahu, Mak, maksu beranak dah. Kita pun seronok lah. Kita pergi sujud syukur dalam semayang, batas semayang. Sujud syukur tak boleh dalam semayang. Dia luar semayang. Nak sujud lagi, habis semayang lagi. Happy terlampau buat sujud syukur, luar semayang. Dalam semayang tak boleh. Jadi ada beberapa sujud, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, begitu. Sujud tilawah luar sembahyang pun boleh. Bila kita baca Quran luar sembahyang, jumpa tanda-tanda dia tu buat sujud lah. Kita baca, kita jumpa tanda sujud sejadah, kita boleh buat sujud walaupun luar sembahyang. Sunat bagi pembaca, sunat bagi pendengar, dan sunat bagi orang yang terdengar. Kalau dia dah wuduk, dia sujud. Okey. Sujud sahwi lah sembahyangnya. Luar sembahyang tak boleh. Walaupun nama dia sujud sahwi ni lupa, luar sembahyang tak boleh. Makcik-makcik ni duk cari mana pi sudit. Mana pi sudit, cari tak jumpa. Sudit tak jumpa pula dah. Bila jumpa,
Awak tak jumpa tak mana buat sujud sahwi lah. Sujud kerana lupa. Sujud sahwi bukan luar sembahyang. Cari belanga tak jumpa, cari camca tak jumpa, cari parang tak jumpa, buat sujud sahwi. Tak boleh. Dia lah sembahyang. Sujud sahwi lah sembahyang dia. Sujud syukur luar sembahyang tu beza dia. Jangan duduk terkali. Sujud syukur lah sembahyang, sujud sahwi luar sembahyang. Oh, celahu bih. Tak sah solat nah. Okey. Sujud syukur luar sembahyang. Sujud tilawah dalam sembahyang boleh buat. Luar sembahyang boleh buat. Sujud tilawah. Okey, dia dapat noh. Saya akan cakap saja. Saya cakap ni benda-benda tu ada dalam kitab. Kitab ni tak ada lah, tapi kita buat sebagai muqaddimah. Sujud syukur luar sembahyang, sujud sahwi dalam sembahyang, sujud tilawah dalam sembahyang, dan juga buat luar sembahyang. Kalau kita mengaji Quran tadarus, mesti jumpa punya. Baca daripada Baqarah tu kita akan jumpa 14 tempat. Buatlah sujud tilawah walaupun luar sembahyang. Apa fadilat dia? Fadilat dia, i'tazal syaitan yabki dalam hadis. Bila kita buat sujud sejadah, syaitan akan melarikan diri, duduk bersendirian, duduk layan, dia menangis. Duduk seorang-seorang dia, sekok-sekok dia. Tak mana, cokok-cokok mana, dia riau. Sambil riau tu dia kata, ya wailahu, celakalah aku. Syaitan kata kat diri dia sendiri, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud, manusia disuruh sujud, fasajad, dia pun sujud. Umirtu bisujud, aku dulu disuruh sujud pada Nabi Adam, aku tak sujud. Manusia dapat masuk syurga, aku dilempak dalam neraka. Dia rasa menyesal. Dia kata dia celaka. Tapi dia tak masuk Islam. Bila dia bertaubat masuk Islam, Allah terima taubat dia. Tak masuk Islam. Faedah sujud tilawah, sujud jadah ni, meriaukan syaitan. Meriaukan syaitan. Betul ya bahasa Melayu, meriaukan tu. Syaitan menangis bila kita sujud sejadah. Syaitan menangis. Dulu saya sebut dah, syaitan ni kentut pun pandai. Bila dengar azan dia kentut. Dia boleh berbakat dia. Berbakat. Dengar azan kentut. Orang sujud sejadah riau. Kalau kita baca Fatihah tu, dia bukan takat riau, orang menjerit-jerit macam jari terkepit celah pintu tu. Ranna. Arab panggil ranna syaitan. Syaitan akan jerit macam jari terkepit celah pintu. Cerit kuat. Aduh. Fatihah. Kalau tengok orang menguap tak tutup mulut, bunyi pula. Dia gelak. Happy dia. Gelak. Seronok syaitan. Gelak boleh, kentut boleh, cerit boleh, riau boleh. Tu kena mengaji buat syaitan lah. Baik. Alhamdulillah. Kita sambung. Ajarlah muqaddimah, tunggu kawan-kawan masuk ni, kita bagi muqaddimah dulu. Muqaddimah pun bukan saya cakap kosong. Ada manfaatnya insya-Allah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu sababan tarku ma'murin bih wartikabu manhiyan anhu. Sujud sahwi ada dua sebab. Sebab pertama kerana meninggalkan perkara yang disuruh. Perkara yang disyariatkan. Disuruh kita baca qunut, tertinggal. Suruh tahiyat awal, tertinggal atau sengaja tinggal. Boleh ya? Yang kedua, melakukan perkara yang dilarang, kita tak boleh. Kita tak boleh buat benda yang dilarang. Contohnya makan, dia termakan celah-celah gigi, dia termakan, tak sengaja, tertelan. Ataupun sujud sahwi juga, sebab makan tu kan boleh. Lupa kan? Lupa nanti sunat sujud sahwi. Sembahyang 5 rakaat bukan boleh. Lupa sujud sahwi kerana melakukan perkara yang dilarang. Kaedah dia, tiap-tiap perkara yang batal solat dengan sengaja, bila kita buat tu tak batal lah pasal tak sengaja. Contoh makan, minum, melatah. Ada orang sujud sahwi kerana melatah. Sebab melatah tu kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tapi ketaksiran lah, sembahyang sambil melatah ni taksir. Sembahyang 5 rakaat taksir. Taksir mana? Kecuaian. Cuai. Jadi buat sujud sahwi. Sunat lah. Seperti meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad. Salah satu daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sebenarnya ada 8. Dan kita sebut macam 6 kan. Kalau kitab lain dia detail lagi ada 8 sunat ab'ad. Macam mana 8? Bilang pergi elok.
Yang pertama, duduk untuk membaca tahiyat awal. Duduk tu sunat arba'ah. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Tadi perbuatan duduk, yang ni baca tahiyat awal dalam duduk itu. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi SAW selepas habis tahiyat awal, selawat. Tahiyat awal dia habis dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma, itu selawat. Allahumma salli alaihi wasallam. Selawat setelah habis membaca tahiyat awal. Yang ketiga, semua 8. Yang ketiga, berdiri untuk membaca kunut. Berdiri i'tidal itu rukun. Kita teruskan berdiri lagi itu sunat arba'ah. Berdiri untuk membaca kunut. Yang kelima, baca kunut. Baca kunut. Okey. Yang keenam, selawat ke atas Nabi SAW apabila habis kunut. Kunut tu apa? Kunut tu doa yang mengandungi permintaan dan pujian. Habis doa, habis puji, selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang ketujuh, selawat juga kepada Nabi setelah selesai kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan? Selawat kat keluarga Nabi juga. Yang ke-8, selawat kat keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Selawat kat keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Maknanya kalau nak bagi cukup 8 ni, 3 dalam tahiyat awal. Duduk, baca tahiyat awal, selawat kat Nabi. 4 dalam kunut. Berdiri, baca kunut, selawat kat Nabi, selawat kat keluarga Nabi. 4 dengan 3, 7. Satu lagi mana? Satu lagi selawat kat keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tinggal salah satu tu, maka sunat kita buat sujud sahwi. Kalau tertinggal salah satu daripada 8. Maknanya kalau orang tak baca kunut, dia tinggal 3/8 tu. Dia tak baca kunut, dia tinggal 4 minta maaf, dia tinggal 4. Dia tak berdiri, dia sekadar berdiri. Tidak saja, dia tak berdiri, dia tak baca kunut, dia tak selawat kat Nabi, tak selawat kat keluarga Nabi. Tinggal kunut, berapa sunat arba'ah yang dia tinggal? Jawab dia 4/8. Kalau kita tak mengaji detail macam ni, orang tanya, tinggal kunut, berapa sunat arba'ah dia tinggal? 1. Padahal dalam kunut tu ada 4 sunat. Orang yang baca kunut, dia dapat 4 jenis pahala. Saya pun tak tahulah pahala banyak mana, tapi ada 4. Pahala berdiri setelah i'tidal, pahala baca kunut, pahala selawat kat Nabi, pahala selawat kat keluarga Nabi. 4. Nampak macam 1 tapi 4. Itu sunat arba'ah dia. Tinggal tahiyat awal. 3/8. Tak duduk, tak baca tahiyat awal, tak selawat kat Nabi. 3/8 dia tu. Baca tahiyat tapi tak selawat kat keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus bagi salam. Wa ala ali sayyidina Muhammad tak baca, tinggal 1/8. Dapat no? Macam tu. Dapat. Alhamdulillah. Apa yang saya tahu, Allah ilham, saya cakap. Tak ada simpan-simpan lah. Kita mengaji ilmu agama ni kan boleh simpan. Kalau mengaji silat, mungkin dia simpan lah buah jurus-jurus tertentu, simpan. Untuk guru silat. Takut anak murid pandai. Kalau mengaji agama ni kita tak boleh simpan. Apa kita tahu, kita cakap. Cakap kita tahu lah, tak tahu tak boleh cakap kan. Sampaikan. Baik. Seperti meninggalkan salah satu dari sunat arba'ah. Salah satu. 1 daripada 8 tu lah. Kita senaraikan tadi. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal tu bukan 1 tu, 3. Dalam tasyahud awal ada 3. Duduk, baca tahiyat awal, selawat kat Nabi dalam tahiyat awal. Okey. Ada orang dia baca tahiyat tapi tak ada sampai tahiyat awal, dia berdiri dah. Kan? Tersilap macam mana tahu? Dia baca tahiyat tapi baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, dia makin berdiri. Bila berdiri tegak tak boleh duduk dah. Baru sampai aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Baru sampai tahun tu Allahumma tak ada nak baca, dia makin berdiri. Rabblah umur dia ni.
Dia bangkit berdiri, dia teringat Allah. Tahiyat aku tu tak lengkap, duduk aku buat. Tasyahud awal aku baca tapi tak selawat. Nak duduk balik tak boleh dah berdiri dah. Nanti boleh cover balik dengan sujud sahwi. Faham dah? Begitu. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, saya nak sebut satu lagi. Sunat hay'ah. Sunat hay'ah, mata kita tengok tempat sujud. Dulu saya lupa nak cakap benda ni. Sunat hay'ah, semayang mata tengok tempat sujud. Sebab tu jangan pejam, kecuali kalau mengganggu kekhusyukan pejam. Ataupun ada orang dedah aurat, kita tengah semayang depan tu ada amoy ke apa ke pakai tak tutup aurat, tu wajib pejam. Semayang wajib pejam. Kalau boleh ganggu kekhusyukan kita, sunat pejam. Kalau dalam keadaan biasa, buka mata tengok tempat sujud. Semayang tengok tempat sujud. Walaupun depan kita ada Kaabah, bukan tengok Kaabah, tengok juga tempat sujud. Tengok Kaabah ni luar semayang dapat pahala. Dalam semayang tengok tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Ulama sebut dalam kitab-kitab, walau semayang depan Kaabah, tundukkan pandangan, tengok tempat sujud. Disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Al-Mughnil Muhtaj. Kitab ni kalau orang mengaji universiti, bahagian syariah, kalau dia nak buat kajian, nak tulis tesis apa semua, mesti merujuk kitab ni. Walau amamal Kaabah, walaupun depan Kaabah, mata tunduk bawah. Tengok Kaabah tu boleh mengganggu kita, pasal orang depan tu duduk lalu, duduk tawar, duduk pusing. Tapi ada orang ceramah kata bila semayang depan Kaabah, tengok Kaabah kan. Kitab kata tengok tempat sujud. Ada jugalah pendapat ulama yang kata tengok Kaabah, tapi pendapat tu lemah, tidak rasmi, tidak difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Tengok tempat sujud. Semayang di mana-mana pun tengok tempat sujud. Hatta di Masjidil Haram depan Kaabah pun tundukkan pandangan kita, tengok tempat sujud. Yang tu yang betulnya. Kecuali time kita angkat jari. Waktu tu kita tengok jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengangkat jari ni sunat hay'ah, bukan sunat abad. Tak angkat pun tak apa, solat sah. Tidak boleh sujud sahwi kerana tak angkat jari. Sebab dia bukan sunat abad. Yang saya nak bagi tahu, pandangan kita ketika kita angkat jari, kita tengok jari telunjuk kita. Tadi duduk tengok tempat sujud. Kelin bahasa utara. Tengok tempat, tengok jari kita, angkat tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok jari telunjuk. Mengesahkan Tuhan. Dan terus tengok jari kita sampai habis tahiyat, sampai bagi salam. Sampai akhir solat lah, duk tengok jari telunjuk tu. Itu cara mata kita nak hati taman. Baik. Daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam solat zuhur, terlupa untuk duduk tasyahud awal. Selepas sempurna solatnya genap 4 rakaat, Nabi sujud sambil duduk sebanyak 2 kali sujud sebelum memberi salam. Baginda bertakbir pada setiap kali sujud dan orang ramai pun sujud bersamanya kerana menggantikan duduk tasyahud yang Nabi tinggalkan itu. Melakukan perkara yang dilarang seperti terlebih rakaat atau memberi salam pada bukan tempatnya. Fa in taraka ruknan washtaghala bima ba'dahu thumma dzakara tadarakahu wa ata bima ba'dahu wa sajada lis-sahwi. Walau taraka ba'dan walau 'amdan sajada walau taraka ghairuhuma lam yasjud. Jika dia meninggalkan satu rukun, kita mengaji dulu. Tinggal rukun, apa perlu buat? 2 benda. Yang pertama, bila tinggal, patah balik ke rukun berkenaan. Itu wajib buat macam tu, patah balik. Dia tak rokok, dia terus sujud. Dia teringat, patah balik rokok tu. Berdiri dululah, bangun berdiri tegak, rokok. Wajib patah balik ke rukun yang ditinggalkan. Satu. Yang kedua, sunat sujud sahwi nanti. Patah balik tu wajib, sujud sahwi tu sunat. Buat dua-dua, patah balik dan sujud sahwi. Itu kalau tinggal rukun. Kerana terlupa dan sedang sibuk mengerjakan perbuatan selepas rukun itu, kemudian dia teringat, maka hendaklah dia kembali, patah balik, mengerjakan rukun itu
dan perbuatan selepasnya. Patah balik, lepas tu buat rukun yang tinggal itu, kemudian ikut tertib, buat lagi rukun-rukun lain, ikut susunan dia. Kemudian nanti disunatkan kepadanya sujud sahwi. Sunat sujud sahwi jika dia meninggalkan sunat ab'ad walaupun dengan sengaja. Cuma bacaan dia lain lah. Kalau sengaja baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau terlupa sujud sahwi baca subhana man la yanamu wa la yasfu. Itu saya beritahu dah tadi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan. Rasulullah solat zuhur sebanyak 5 rakaat. Faqila lahu, kemudian selepas semayang. Kalau Nabi lepas semayang baru sahabat tegur lah. Kalau kita dah semayang tu kita tegur. Nabi sahabat tak berani tegur lah semayang. Kerana Nabi ni Nabi takut Allah Ta'ala bagi wahyu, bagi arahan. Dia nak tegur pun tak boleh lah. Kita, imam kita bukan Nabi. Imam kita takkan dapat wahyu. Bila dia semayang 5 rakaat jangan ikut, duduk tahiyat akhir. Tunggu dia dalam tahiyat akhir. Kita kata subhanallah kat dia. Dia duduk, alhamdulillah. Kalau dia tak duduk, dia buat cara dia. Dia berdiri, dia rokok, dia sujud. Cukup 5 rakaat kat dia. Kita yang tak sibuk, tunggu dalam tahiyat tu. Tunggu lama-lama. Dia berdiri rakaat kelima, kita duduk dalam tahiyat akhir. Jangan berdiri dengan dia. Kita tahu tu 5. Tunggu lama mana Ustaz? Tunggu. Kalau dia rokok pun kita duduk tahiyat akhir. Dia i'tidah, kita duduk tahiyat akhir. Sampai dia sujud semua, saat dia duduk tahiyat akhir, memang kita duduk dalam tahiyat akhir. Tunggu dia. Dia baca tahiyat semua, dia bagi salam, kita bagi salam. Oh, dia lamanya tunggu. Kalau tak ada kerja apa, tunggulah. Kalau kadut, mufarokoh lah, nak tunggu lama-lama. Kan? Ada pilihan untuk menunggu, ada pilihan untuk keluar jemaah mufarokoh. Tapi selalunya kalau kita tegur, dia berdiri rakaat kelima, dia dengar, dia tak pekak, dia dengar lah kan, dia dengar dan dia relin dengan ujung mata, anak mata, dia tengok semua makmum dia duduk, dia pun duduk lah, dia baru dia sedar kata dia silap. Kita dalam kitab ni dia buat contoh, imam ni bukan degil dah, dia tak dengar orang nak tegur, dia tak dengar. Dia terus cara dia, Allahu Akbar, rokok, sami Allahu liman hamidah. Padahal tak ada orang ikut dia pun, orang semua mengaji. Tunggu dia. Tunggu untuk bagi salam sama imam. Kalau larat tunggu, tak larat tunggu, niat mufaroqah, aku tak mau ikut dia dah, nak keluar. Terus bagi salam je lah. Begitu. Nabi sahabat ikut, Nabi semayang 5 rakaat, sahabat ikut. Pasal Nabi ni boleh jadi kemungkinan dapat wahyu tengah semayang. Itu yang sahabat ikut. Lepas semayang baru sahabat tegur. Kemudian selepas solat, dah bagi salam dah. Ada orang berkata kepada Nabi, adakah ditambah pada solat? Adakah Allah tambah rakaat? Nabi SAW bertanya, apa maksud perkataanmu itu? Sahabat berkata, Tuhan solat 5 rakaat. Dengar-dengar itu, maka Nabi terus sujud sebanyak 2 kali, iaitu selepas memberi salam. Salam bagi dah. Nabi sujud sahwi. Boleh sujud sahwi lepas bagi salam kalau masa tu tak lama. Tapi lepas sujud sahwi kena tutup baliklah solat tu dengan salam. Resiko dia salam bagi dah. Lepas tu sujud sahwi pula boleh. Resiko dia tengah-tengah sujud sahwi tu kalau terkeluar angin, batal solat. Tadi okey dah bagi salam dah, settle dah solat tu. Selesai dah. Tu baru teringat nak sujud sahwi. Boleh sujud sahwi tapi jangan kentut lah. Tengah-tengah sujud sahwi terkeluar angin pula dah. Allah, naya. Okey, naya orang bagi batal solat. Tak sempat bagi salam, batal. Kena mayang lain, kena bimbing uduk mayang lain. Okay? Dia tak boleh kata, tak apa-apa, tadi pun bagi salam, tadi selesai dah. Tadi lah ni hang masuk balik semayang, hang sujud sahwi tu mana masuk balik. Dia tak boleh kata, tadi dah bagi salam, habis dah, selesai dah. Tak selesai. Solatnya belum selesai sebab dia bagi salam betul dia teringat pun cepat-cepat lah, baru-baru bagi salam teringat, dia buat sujud sahwi. Tengah duk buat sujud sahwi tu, batal. Keluar angin ke, solat tu batal. Tak ada nak duduk bagi salam, batal. Yang tu tak sah. Batal lah, kita tak kata tak sah ni awal-awal solat. Kalau tengah-tengah solat ni bagi batal solat. Batal, dia ambil uduk mayang lain. Tu yang risiko dia. Baik.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam solat kami pada waktu zuhur atau asar. Kemudian Nabi memberi salam bukan pada tempatnya, iaitu pada rakaat kedua. Ni baca dah ni cerita Zulyadain tegur Nabi tu, baca dah, tak payah baca dah. Okay, kita tengok sunat sujud sahwi jika dia meninggalkan sunat ab'ad walaupun dengan sengaja. Tidak boleh sujud sahwi jika ditinggalkan selain dari keduanya. Yakni tidak boleh sujud sahwi jika meninggalkan sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni contoh dia takbir 7 kali dalam sembahyang raya. Itu sunat hai'ah tu. Takbir 7 kali dalam sembahyang raya, sunat hai'ah. Tinggal, terlupa, sengaja, jangan sujud sahwi. Kalau imam kita tak takbir 7 kali, kemudian dia sujud sahwi, kita kena niat mufaraqah. Sebab kita boleh agak dah, dia sujud sahwi pasal apa? Mesti dia sujud sahwi pasal dia lupa takbir 7. Sembahyang raya kan takbir 7. Rakaat kedua takbir apa? Takbir 5 kan? Tinggal tu tak apalah, tinggal epi lah. Boleh sujud sahwi? Tak boleh, sebab tu sudah hai'ah. Kita baca dah sunat ab'ad 8 tadi. Duduk tahiyat awal, selawat kat Nabi. Berdiri, baca qunut, selawat kat Nabi, selawat kat keluarga Nabi. Dan selawat kat keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tu je lah 8. Lain pada 8 tu semua sunat hai'ah. Takbir 7 sunat hai'ah. Dalam takbir 7 sembahyang raya ada 3 sunat hai'ah. Sunat hai'ah pertama mengangkat tangan. Ada 4, minta maaf. Takbir 7 tu ada 4 sunat hai'ah. Angkat tangan 1. Meletak tangan kanan atas tangan kiri 2, sunat hai'ah kedua. Kemudian melafazkan Allahu Akbar. Angkat tangan 1, buat turun 2, sebut Allahu Akbar 3, diselangi dengan tasbih 4. Lepas Allah Akbar kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar kan? Itu tasbih. Tengok ni. Bilang bagi cukup 4. Allah ni, 2 orang ni angkat tangan sambil menyebut takbir, menyebut Allah Akbar. Allahu Akbar, buat turun tu 3. Angkat 1, Allahu Akbar 2. Letak wad'ul yamin 'ala shimal. Tangan kanan diletak atas tangan kiri 3. Mulut menyebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunat. Kalau tinggal yang tu, jangan sujud sahwi. Ada imam sujud sahwi raya? Ada banyak tempat imam lupa. Cuba macam mana lupa kan? Dan yang makmum pun rajin pergi tegur. Buat apa? Sunat hai'ah tak perlu tegur, imam lupa. Tegur. Allahu Akbar sembahyang Aidil Fitri. Dia niat kan solat Aidil Fitri. Jadi imam. Baca doa iftitah. Habis iftitah, sunat takbir 7. Diselangi dengan tasbih 6. 7 takbir, 6 tasbih. Habis doa iftitah dia lupa, dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang belakang tegur subhanallah. Hak tu pun nak tegur orang ngaji lu. Bila imam sembahyang raya, imam dah bismillah, basmalah, bahasa tajwid panggil basmalah. Imam dah baca ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat lagi takbir 7 tu. Kerana takbir 7 sebelum bismillah, sebelum basmalah, Melayu panggil bismillah. Istilah Arab basmalah. Sebelum bismillah takbir 7. Dah bismillah, dah masuk dah Fatihah, terus je jalan. Yang tegur buat apa? Subhanallah, belakang tegur. Kan? Ataupun dia tegur bila imam rokok nanti, imam baca Fatihah, imam baca surah, imam tak ingat nak takbir 7. Imam rokok Allahu Akbar, belakang subhanallah, subhanallah. Imam pun pening, aku nak baca mana aku rokok dah. Nak patah balik berdiri ke, nak apa ke? Akhirnya imam ambil dia punya stand dia, mauqif dia, apa pendirian, imam ambil pendirian, tak apa, aku lupa, aku rokok, hampa nak tegur. Sekali aku sujud sahwi ya. Tunggulah, sekali aku sujud sahwi ya. Padahal sujud sahwi pun tak boleh. Ataupun imam kata Ustaz Syamsuri, Datuk Syamsuri, imam hak kepiah longgak ni dia dah rokok dah, orang duk tegur subhanallah, dia bangun balik berdiri. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal solat. Saya dah rokok dah, patah balik mana boleh. Kalau tinggal rukun tak apalah. Kita rokok,
sedap dalam rokok tak baca Fatihah. Tu memang kena patah balik sebab yang tu tinggal rukuk. Baik, ada soalan daripada Ustaz Firdaus. Masa imam terlebih rakaat dia tak sedap, dia tak perasan, makmum teguk dia tak dengar ke apa kan, masalah pendengaran. Dia tambah rakaat. Selepas imam bagi salam, makmum bagi tahu yang dia terlebih rakaat. Apakah yang perlu imam lakukan? Adakah sah solat imam tersebut? Sah pasal dia terlupa. Bila dia terlupa, tak apa, solat dia sah. Lepas bagi salam baru orang bagi tahu pun sah. Cuma macam tadilah, lepas bagi salam baru tahu. Kalau dia nak buat sujud sahwi, dia masih ada peluang. Kalau dia nak buat sujud sahwi, dia masih ada peluang. Dia dah bagi salam dah, orang bagi tahu dia, tu imam sembahyang 5, kami sembahyang 4. Cerita kat dia, betul ke? Betul. Kalau dia nak buat sujud sahwi, elok dia buat lah. Macam Nabi ya. Nabi lepas bagi salam, dia bagi sujud sahwi. Kalau tak buat sujud sahwi pun tak apa. Bayar selesai dah. Terkurang rakaat, serupa juga. Dah bagi salam dah baru tahu, tambah dia rakaat. Terlebih rakaat, lepas bagi salam baru tahu terlebih rakaat, buat je sujud sahwi. Lepas salam boleh buat sujud sahwi? Boleh. Berapa hadis kita baca tadi, Nabi dah bagi salam. Setelah Nabi sedar, kata Nabi terlebih rakaat, Nabi segera buat sujud sahwi 2 kali. Kemudian Nabi tutup kembali solat dengan salam. Baik. Berlaku di satu tempat yang saya sebut tadi itu, sembahyang raya, imam lupa takbir 7. Di hujung solat, imam buat sujud sahwi. Subhanallah wa'ala, macam tu. Tak mengaji ni. Tak mengaji. Mengaji hak besar-besar, hak kecil-kecil tak mengaji. Kan? Mengaji bab syarikah, mengaji bab jual beli, baguslah. Perniagaan, bisnes, ekonomi Islam, mengaji hak besar-besar, kecil-kecil tak kan. Tok guru saya beritahu, kita makan ikan besar, tulang jarang lekat. Bukan ikan besar-besar kan, mana pernah. Jarang lah orang nak lekat tulang hak besar. Yang nak lekat ni selalunya tulang hak kecil-kecil. Ikan terubuk, tulang kecil, tu boleh lekat. Ikan temenung pun boleh lekat juga tulang ni. Jarang orang lekat tulang ayam sebab tulang dia besar. Jadi sembahyang raya tak bolehlah sujud sahwi kerana tinggal takbir 7. Imam sujud, ada satu tempat. Saya tahu ada satu tempat imam tu dia sujud. Imam pun khatib jemputan, ustaz-ustaz juga, sebab tu kena mengaji fiqh solat ni, kena mengaji. Jangan kita mengaji hak hebat-hebat, hak kecil alat, mayang reti lah. Imam tu buat sujud sahwi. Makmum pula satu masjid tu bersujud sahwi bersama imam. Makmum tu satu masjid, sembahyang raya tu satu masjid, semua pakat tu buat dia sujud sahwi. Apa jadi? Imam batal, makmum batal. Mana boleh sujud sahwi kerana meninggalkan sunnah hay'ah. Takbir 7 tu sunnah hay'ah, bukan sunnah abad. Sunnah abad saya bilang dah 8. Hak mana tak masuk dalam 8 tu semua sunnah hay'ah. Okey, baik. Apakah batal solat imam jika dia sujud sahwi kerana meninggalkan sunnah abad? Kalau tinggal sunnah abad tak batal. Memang sunnah abad bila tinggal sunnah abad kan. Batalkah solat imam jika dia sujud sahwi kerana meninggalkan sunnah abad? Tak batal. Memang itu yang diajar. Tinggal qunut sujud sahwi, tinggal tahiyat awal sujud sahwi. Mungkin soalannya sunnah hay'ah kot. Kalau imam sujud sahwi kerana meninggalkan sunnah hay'ah, yang tu batal lah. Mungkin soalan nak tulis sunnah hay'ah tapi tertaik sunnah abad. Sunnah abad memang dia punya gabungannya sujud sahwi. Okey. Batalkah imam sujud sahwi kerana tinggal sunnah abad? Itu tak batal, memang patutlah. Memang sunat dah dia sujud sahwi pasal dia tertinggal sunnah abad. Cek balik video kita ni. Sebab sunnah abad ada 8 lah. Salah satu daripada 8 ni kalau tinggal memang afdal sunat buat sujud sahwi. Yang saya duk tekan ni sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah macam takbir 7 dalam sembahyang raya. Kalau tinggal je lah. Abaikan. Buat tak peduli. Sujud sahwi boleh tak? Tak boleh. Kalau imam sujud sahwi batal dah. Mungkin soalan yang ni. Batal tak imam sujud sahwi kerana meninggalkan sunnah hay'ah? Betul lah cikgu no? Cikgu Rahim nak tulis sunnah hay'ah. Batal. Imam batal. Oleh kerana imam batal, makmum pun pergi sujud juga. Makmum pun batal. Dia akhirat habis.
Dia tak mau dia seorang batal, dia Allahu Akbar sujud, yang makmum pergi sujud apa? Batal sujud. Makmum ni dia boleh hidu dah, dia boleh cam lah ni tu imam ni sujud mesti pasal tak takbir 7 tadi ni. Kalau tahu macam tu makmum kena mufarraqah. Nampak tanda-tanda yang jelas. Imam kita ni tak mengaji fiqh solat, satu. Imam kita ni dia pergi sujud pasal apa agak-agak. Nak husnuzan pun payah, pasal apa lah dia sujud ni. Mesti pasal tadi dia tak takbir 7. Hak lain nampak clear semua dah, hak tentu je celaru tadi. Imam sujud, makmum pun sujud, makmum pun batal. Makmum hak gatal nak sujud ni hak teguk tu lah mesti punya. Pasal dia pun jahil, imam tak takbir 7, dia takbir subhanallah, subhanallah. Bila imam sujud sahwi dia awal sekali sujud sahwi makmum tu, mak teguk tu. Mesti dia cergasnya. Dia cergasnya, imam sujud dia pun sujud. Makmum lain ni kalau hak mengaji jangan sujud, niat farqah bagi salat tu. Okey. Hak teguk tu saya dia sujud cepat ah. Saya duduk ingat kena baca, kena takbir 7 tu. Saya pun duduk bimbang juga. Saya kalau sembahyang raya, orang suruh bagi tazkirah kan, orang suruh bagi tazkirah. Saya selit tu. Kita sunat takbir 7 diselangi dengan tasbih. Sunat ni sunat hay'ah. Kalau imam lupa jangan teguk. Dan imam tak boleh sujud sahwi kalau lupa takbir 7. Saya kalau orang suruh bagi kaifiat kan sebelum nak sembahyang kan kita cakap sikit kan. Saya akan masuk tu kita lafaz niat macam mana raya. Raya setahun sekali orang rajin lupa. Saya akan cakap dan saya beritahu takbir 7 ni sunat hay'ah. Kalau imam ingat dia buat, kalau imam tak buat, imam tak boleh sujud sahwi. Dan tuan-tuan jangan teguk lah, jangan teguk. Sebab dia bila dah terlajak dia tak boleh U-turn dah. Kalau dah baca bismillahirrahmanirrahim, baru tanya Allah, aku tak takbir 7. Buat daerah lah, terus baca Fatihah sampai habis. Kalau takbir pun tak dapat dah pahala tu. Pahala yang 4 tu kan. Angkat tangan, mulut sebut Allah Akbar 2, meletak tangan kanan atas tangan kiri 3 dan menyebut subhanallah alhamdulillah. Tak dapat lah. Buat tu sia-sia. Boleh buat tapi sia-sia sebab dah luput, dah terlepas masanya. Kalau apa ni soalan? Kalau imam tak firdaus, kalau imam bangun tambah rakaat sebab dia tahu ada rakaat dia tak sempurna. Dia tak sempurna. Macam mana dia tertinggal rukun ke apakah yang dia bangun tambah rakaat tu? Kalau tak sempurna pasal sunat-sunat tu tak boleh dia pergi bangun. Kita pun tak tahu maksud soalan. Kalau imam bangun tambah rakaat sebab dia tahu ada rakaat dia tak sempurna. Tak sempurna tu tak sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak sempurna tu adakah kerana dia ada tinggal ibadat-ibadat yang sunat? Kalau kerana sunat dia tak boleh bangun. Kalau dia ada tinggal rukun tak apalah dia bangun. Makmum tak ikut sebab dah cukup rakaat. Yalah makmum tengok semua set elok rokok buat, i'tidal buat, sujud semua buat, bangun siapa lagi kan? Lepas solat imam bagi tahu kata dia tambah sebab ada rakaat tak sempurna. Macam mana solat makmum ustaz? Saya nak kena tahu dulu tak sempurna tu tak sempurna apa. Jadi makmum tengok imam sempurna, imam Fatihah baca, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, jadi sempurna dah pada pandangan makmum. Tak sempurna tu apa? Itu kita kena bahaskan. Tak sempurna tu apa dia yang tak sempurna? Kalau tak sempurna kerana ada sunat yang ditinggalkan, imam batal kerana imam tambah rakaat. Makmum tak batal sebab makmum menunggu dia dalam tahiyat akhir. Makmum betul lah. Okey? Apa yang tak sempurnanya? Kita nampak pelik lah. Imam kena bagi alasan yang kukuh. Apa yang tak sempurnanya? Okey, baik. Tu yang kita tak boleh. Dia tambah, biar dia tambah. Kita memang stand kita, mauqif kita, pendirian kita tak boleh tambah. Contoh dia lupa Fatihah pada rakaat 3 atau 4 tu. Dia lupa macam mana. Dia berdiri tu dia ralik lah. Dia berdiri. Patutnya dia kena patah balik tu. Bukan tambah rakaat. Bila imam yang mengaji dia patah balik. Takkanlah sampai ke tahiyat akhir dah baru dia teringat Allah dia kena cover balik satu rakaat lagi. Tak apalah tu imam punya pasal makmum memang mauqif pendirian makmum imam sembahyang 5 kita duduk.
kita dah cukup dah rakaat semua, kita duduk. Imam dia tambah dengan alasan kata dia nak menyempurnakan Fatihah yang dia tinggal. Okay, tak apalah, dia kalau alasan tu boleh diterima, tak apalah. Imam cara imam, makmum cara makmum. Status solat makmum sah tak? Sah dah. Pasal makmum mengikut kaedah yang betul. Bila imam berdiri ke rakaat kelima, makmum tak berdiri. Betul dah makmum tu. Masalah imam kata dia terlupa Fatihah tu dia punya pasal lah. Kalau betul, ikhlas imam memang bermasalah, Fatihahnya tak baca, dia ghalib pada rakaat 3, 4, okey, tak apalah imam tambah rakaat. Tapi memang celaru jemaah tu akan jadi celaru. Kita hak ngaji, kita jangan tambah, no? Kalau imam masalah tinggal Fatihah, dia cover balik dengan 1 rakaat lagi. Okey, imam sah, makmum pun sah kerana makmum mengikut kaedah yang betul, insya-Allah. Baik, fa in irtakaba manhiyan fa in lam yabtul 'amduhu as-salah lam yasjud wa in abtala 'amduhu sajada li sahwihi illam yabtul sahwu aidan. Okey, sekarang kita tengok melakukan perkara yang dilarang, dibuat benda yang dilarang dalam sembahyang terbahagi kepada 2 jenis. Pertama, tidak boleh sujud sahwi sekiranya perbuatan itu tidak membatalkan solat, walaupun dilakukan dengan sengaja. Contoh dia langkah 2 langkah, hak tu bukan batal sembahyang. Sengaja langkah 2 langkah tak batal, perlu langkah 2 langkah pun tak batal. Jadi tidak boleh sujud sahwi kerana melangkah 2 langkah. Langkah 2 langkah ni kalau saja-saja buat pun tak batal. Kenapa nak sujud sahwi kan? Ada orang kuit dia apa undur belakang 2 langkah. Lepas tu dia nak sujud sahwi pasal dia undur 2, tak boleh. Sebab perbuatan itu tidak membatalkan solat. Baik, saya nak respon soalan dulu ni. Tuan Haji Rani tanya, apa berlaku jika makmum depan tak tegak subhanallah? Adakah peranan makmum baris belakang pula kena tegak? Apa berlaku jika hanya muslimat yang perasan imam tertinggal sunat abad? Okey. Tegak ni sunat. Bukan wajib. Sunat tegak. Nahi mungkar. Bila imam buat silap, kita tegak. Orang sah depan lah kena peka. Dia lah patut tegak. Kalau dia tak tegak, makmum belakang pun boleh tegak. Dia jangan ramai-ramai tegak. Sekali pecah peluh makmum. Orang tertentu je tegak. Hak belakang imam tu patutnya peka. Tegak bila imam terlebih rakaat, tegak. Kalau imam tak buat sunat abad, jangan tegak. Imam tak buat sunat abad, imam tak baca qunut, imam sujud, jangan tegak. Imam tak baca tahiyat awal, imam bangkit berdiri, yang tu jangan tegak. Ikut dia. Ikut. Tegak tu dia salah pula. Haram mengganggu imam. Sebab bila dia dah berdiri, kita tegak, kita ganggu dia. Takut sekali dia duduk balik, batal solat. Ya. Dia sujud dah, kita tegak. Takut sekali dia bangun, pergi baca qunut balik, batal solat dia. Yang tu bukan tegak. Yang tu dipanggil tashwish, ganggu. Ganggu haram. Dia tegak, kena tahu juga tegak apa. Tegak kalau imam berdiri ke rakaat kelima tu tegak. Tapi jangan ramai-ramai. Pecah peluh betul Ustaz Syazwan. Main dengan ramai-ramai ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tahu. Padahal kita bukan buat maksiat pun, kita terlupa. Yang kita tinggal itu pula bukan wajib, sunat. Tinggal benda sunat, dah masuk rukun, teruskan solat. Tak boleh patah balik dah. Yang nak patah balik ni tinggal rukun. Hak tu kena tegak lah. Tinggal rukun pasal kena patah balik. Imam Allahu Akbar rokok, kita rokok. Lepas tu Allahu Akbar dia sujud terus. Apa imam ni pening ni? Dia sujud terus. Kita duduklah rokok lagi, kita tengok-tengok dia sujud terus. Hanya kena tegak ni subhanallah. Nak panggil dia bangun ni, tidak. Bangun tidak. Itu dia tinggal rukun. Kalau dia tak bangun juga, kita mufar. Hak jenis tu kena tegak. Jenis tinggal tahiyat awal jangan tegak. Tinggal qunut jangan tegak. Biar pilih dia nak tinggal. Kerana dia boleh sengaja tinggal, dia boleh tertinggal. Dan dia dilarang untuk kembali membaca tahiyat. Okey, macam ni lah. Imam lupa tahiyat awal, imam berdiri. Patutkah kita tegak untuk imam? Tak patut. Bolehkah kita tegak untuk imam? Tak boleh. Apa perlu kita buat bila imam berdiri rakaat ketiga? Kita kena berdiri ke rakaat ketiga, bukan kita tegak lagi. Kita duduk baca tahiyat awal juga, solat kita batal. Kita kena bangun berdiri. Di sini jangan tegak imam, jangan kata subhanallah, jangan duduk tahiyat awal. Kita kena buat apa? Kita kena berdiri bersama imam ke rakaat ketiga.
Ada masalah kita berdiri ke rakaat ketiga, tengok-tengok imam pula pergi duduk. Pasal ada salah seorang tegak mereka, dia duduk. Bila dia duduk, pada pandangan kita dia dah batal. Pasal dia berdiri tegak dah rakaat ketiga, mana boleh duduk dah. Kalau dia berdiri rakaat kelima, yang tu dia wajib duduk. Sebab itu terlebih, itu masalah terlebih. Dia berdiri rakaat ketiga, dia duduk pula. Kita bangun berdiri, dia duduk. Waktu tu kita mufaraqah. Apa-apa. Tu imam ni dah berdiri, dah duduk pula ni. Kita niat mufaraqah. Okey, macam tu. Itu peranan dia. Kalau muslimat, dia tengok imam dia buat semayang lebih rakaat, dia tepuk tangan. Tepuk tangan ni pun saya dah ajak dah. Belakang tangan kanan menepuk tapak tangan kiri. Jadi ada 4 cara. 4 cara ni kesemuanya sunat. Belakang tapak tangan kanan menepuk tangan kiri 2 kali, tak boleh 3 kali, batal. Okey? Ataupun belakang tangan kiri menepuk tapak tangan kanan 2 kan? Yang ketiga, belakang tangan kanan menepuk belakang tangan kiri 3. Cara ketiga. Ataupun belakang tangan kiri yang tepuk belakang tangan kanan 4. Kalau macam ni makruh. Sebab ni hanya sesuai untuk sukan nikah, seronok-seronok, riang-riang. Semayang bukan untuk seronok-seronok, serius, khusyuk. Makruh tepuk tapak tangan dengan tapak tangan tu. Ada 4 noh. Ni ke sini atau ni ke sini 2, atau yang ni tepuk dia ni ataupun dia ni yang tepuk dia ni. 4 suar. Kalau makmum tak tahu berapa rakaat, dia hanya ikut imam saja. Apa hukum solat makmum itu? Okey, imam berdiri rakaat kelima, makmum dia pun tak bilang. Dia tengok imam berdiri, dia berdiri lah. Dia pun lupa macam imam jugalah maksudnya. Macam tu dia tak batal. Imam berdiri rakaat kelima, dia pun berdiri. Bukan dia nak berdiri rakaat kelima, dia pun tak tahu. Dia ikut imam berdiri, dia berdiri. Bila ada orang tegur imam duduk, dia duduk. Makmum macam ni tak batal. Yang batal makmum yang peka, dia ingat-ingat, dia memang dah 4. Dia memang ready nak duduk tahiyat akhir. Tengok-tengok imam berdiri. Memang imam silap lah. Aku dah nak duduk tahiyat akhir 4 dah ni. Imam pergi berdiri pula. Tu tak boleh berdiri. Kita kena tunggu dia dalam tahiyat akhir. Lagi imam duduk, kita tunggu dia duduk, dia buat sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi bila imam sujud sahwi. Ustaz, macam mana kalau imam solat Jumaat, selepas baca Fatihah terus sujud? Sujud noh. Sujud. Tak baca surah tak apa, surah sunat. Tak baca surah tak apa, surah sunat. Dia sujud terus. Makmum pun sujud. Tak baca Fatihah. Macam mana? Tu tak boleh. Rukun jangan buat main. Ada rokok, ada i'tidal, kemudian tertibnya sujud. Dia tak rokok, dia tak i'tidal, dia sujud terus. Tak boleh ikut dia. Subhanallah. Terus berdiri, subhanallah. Yang ni macam laru dah kena sembahyang berjemaah, nak mufaraqah tak boleh juga. Sebab sembahyang Jumaat kena mufaraqah, kena berjemaah. Yang lain tak apa, boleh buat sendiri. Jadi kita tunggu dia dalam diri itulah, subhanallah. Niat zikir lah, niat memuji Allah, subhanallah. Jangan niat tegak saja. Tegak dua adalah satu, tegak dan ingat Allah. Tegak dan sebut nama Allah. Itu tak. Jangan niat pula tegaknya tu batal pula. Subhanallah boleh membatalkan solat kalau niat. Innamal a'malu binniat, kalau niat tegak batal. Tak boleh sujud, tak boleh. Kita subhanallah, dia dengar, dia berdiri balik. Tunggu dia dalam diri. Okey, kalau dia tak berdiri juga, dia buat cara dia. Kita kena niat mufaraqah, imam ni teruk. Kalau tak mau niat mufaraqah boleh juga, harap-harap dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia sujud. Satgi dia berdiri ke rakaat kedua kan. Dia berdiri rakaat kedua tu kita boleh follow balik. Jangan niat mufaraqah, boleh ikut dia. Harap-harap rakaat kedua dia tak celaru, rakaat pertama dia celaru. Dia masuk rakaat kedua dia berdiri, kita memang duduk berdiri dah. Cantik, tang tu sama. Rakaat kedua dia tak lupa, dia rokok elok, dia i'tidal, dia sujud semua elok, kita follow dia, ikut dia. Dia bagi salam, kita tambah rakaat. Dia bagi salam, kita apa? Kita tambah rakaat. Salat kita sah. Pasal Jumaat sekurang-kurangnya kita kena berjemaah 1 rakaat. Jadi kita sempat 1 rakaat dengan imam macam ni, dia bagi salam, kita tambah rakaat. Salat dia yang tak sah, salat kita sah. Tak apa dalam Jumaat kalau ramai, imam tak sah, makmum boleh sah. Kalau ramai. Contoh makmum ada 40 orang lebih.
Tak campur untuk imam pun dah cukup 40, sah. Imam batal, makmum tidak batal. Itu cara dia lah. Janganlah jadi macam tu, celaru, bukan semua orang reti. Orang tak reti tengok imam sujud. Ya, tercepat sikit habis semayang. Cepat sikit habis semayang, imam sujud. Tak boleh tu. Itu rukun tak boleh buat. Kena tengok, kena ra'i tertib. Baik. Oh, susah masalah macam tu, memang susah. Yang kedua, jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, akan membatalkan solat, dan jika dilakukan dengan terlupa tidak membatalkan solat, maka disunatkan sujud sahwi apabila melakukannya kerana terlupa. Itu sujud sahwi. Contoh melatah. Melatah kalau saja-saja buat batal kan. Kalau tak sengaja tak batal. Yang tu kaedah dia, tiap-tiap perkara yang jika sengaja batal, tak sengaja tak batal, maka yang tu kita ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kerana melatah, sujud sahwi kerana makan celah-celah gigi, sujud sahwi kerana tertambah rakaat, sujud sahwi kerana bagi salam bukan pada tempatnya. Itu bukan sengaja, buatlah sujud sahwi. Seperti memanjangkan ruku yang pendek, kalau sengaja batal. Saja duduk antara dua sujud lama-lama tu batal. Kalau dia ghalib apa fikir apa, dia duduk antara dua sujud lama, tak batal, buat sujud sahwi. Atau bercakap sedikit ni melatah. Atau menambah rakaat dalam keadaan terlupa, maka disunatkan sujud sahwi. Adapun jika keadaan lupa pun membatalkan solat, seperti bergerak banyak. Ni kalau lupa pun, dia lari tengah-tengah main, dia lupa, dia lari sana lari sini, batal solat dia. Batal solat tak payah sujud sahwi ya, semayang lain lah. Kalau hak batal solat tu, contoh makan banyak, makan 3 bungkus nasi lemak, dia lupa dia makan 3 bungkus, apa hukum dia? Solat dia batal. Sujud sahwi ke ustaz? Dah sujud sahwi, pi kumuk-kumuk semayang lain. Kalau dah batal sujud sahwi boleh, semayang lain lah. Seperti bergerak banyak, bercakap banyak. Cakap ni takat 6 word, 6 kalimah je. Lebih dia melatah sampai panjang lebar dia bercakap. Dia melatah. Buah durian jatuh ke rumah dia melatah. Dia melatah tu, dia sampai jadi beletiak, pokpen lebih daripada 6 patah perkataan. Orang tanya kita, dia kena sujud sahwi ke ustaz? Tak, dia kena mayang lain. Siapa dia tak kena sujud sahwi? Solat dia batal. Sujud sahwi ni kalau solat tak batal ya. Makan banyak, maka solatnya terbatal dan tidak guna lagi sujud sahwi. Yang tu mayang lain. Wa yustasna, dikecualikan dari kaedah di atas pada masalah orang yang membaca Fatihah atau tasyahud atau sebahagian dari keduanya pada bukan tempatnya. Maka sesungguhnya disunatkan sujud sahwi apabila terlupa melakukannya. Sekalipun jika dilakukan dengan sengaja, ia tidaklah membatalkan solat. Fatihah dia baca tak kena tempat. Dalam sujud dia pergi baca Fatihah. Hak ni tak batal. Sengaja buat pun tak batal, tersilap pun tak batal, sunat sujud sahwi. Kan kaedah kita kalau buat benda yang boleh membatalkan solat, yang tu yang kita sujud sahwi. Baca Fatihah dalam sujud bukan membatalkan solat, tapi sujud sahwi juga. Yang ni kita tak ikut kaedah tadi, tapi kita ikut kaedah memindahkan bacaan. Bacaan yang patutnya berdiri, dia tersilap, dia baca dalam duduk. Bacaan duduk tahiyat kadang-kadang mangkit berdiri. Allahu Akbar. Dah berdiri tu dia pergi baca At-Tahiyatul Mubarak. Kadang-kadang dia lupa. Yang tu kerana bertukar. Tempat bacaan tu tukar, sujud sahwi kerana tu. Walaupun perbuatan tu dengan sengaja tidak batal solat. Sengaja baca tahiyat sambil berdiri tidak membatalkan solat. Sengaja membaca tahiyat dalam duduk pun tak batal. Tapi kerana bertukar tu, kepekaan dia atas kecuaian dia, maka yang ni pun sunat sujud sahwi. Sujud sahwi kerana bertukar bacaan. Kita berhenti dekat ni dulu. Lepas ni dia akan beritahu i'tidal dan duduk antara dua sujud rukun pendek. Tak boleh sengaja i'tidal lama-lama, tak boleh sengaja duduk antara dua sujud lama-lama. Tak boleh. Duduk antara dua sujud sekejap ya. Rabbi ghfirli itu habis baca warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, terus sujud kedua. Sami Allahu liman hamidah pun baca hak mana Nabi ajaknya.
Tak boleh sengaja lama-lama i'tidal. Lama mana? Lama Fatihah tu lama. Duduk antara dua sujud yang dikira lama mana? Lama bacaan tahiyat akhir. Itu lama tu. Dia rukun pendek, tidak boleh dilamakan. Dan kalau imam sujud pertama, kita pun sujud pertama. Imam Allahu Akbar makin berdiri terus. Imam makin berdiri terus. Kita tempat tu duduk antara dua sujud kan? Duduk antara dua sujud. Kita nak baca mana? Kita nak duduk antara dua sujud, tunggu dia. Subhanallah. Dia makin berdiri imam ni. Padahal dia tak sujud. Sujud kedua dia tak buat. Dia sujud pertama, dia bangun daripada sujud pertama tu, dia terus berdiri. Kita bangun daripada sujud pertama, rukun tu kena duduk antara dua sujud. Masalahnya kalau kita duduk antara dua sujud lama-lama, solat kita batal. Duduk antara dua sujud mana boleh lama. Apa perlu kita buat? Ikut dia berdiri pun batal. Nak sujud kedua ke? Dia imam kita tak sujud kedua. Dan masalah ini bertambah celau lagi apabila berlaku pada sembahyang Jumaat. Sembahyang lain tak apa ustaz, payah-payah mufaraqah ha. Jumaat mana boleh mufaraqah sebab berjamaah Jumaat itu wajib. Ada ikatan antara makmum dan imam. Imam sujud pertama, imam bangun berdiri rakaat kedua. Contohnya Jumaat. Kita sujud pertama, imam berdiri, kita duduk antara dua sujud. Terpinga-pinga kita. Hai, dia berdiri dah. Memanglah kita kata subhanallah. Kalau dia tak turun macam mana? Kita tak boleh lama dalam duduk antara dua sujud. Tak boleh lama. Lama saya kita pun batal. Nanti kita sambung petang nanti ya. Apa perlu kita buat? Masa dah cukup dah. Iklan tu petang nanti kita akan selesaikan masalah ni. Kalau imam sujud sekali, imam terus berdiri, kita kena sujud dua kali. Kita sekarang dalam masalah kita duduk Rabbighfirli dengan nak tegak dan subhanallah warhamni wajburni. Aku habis baca ni pun nak kena sujud yang kedua. Imam aku kalau sembahyang biasa mudah cakap i'tidal sembahyang biasa. Sembahyang Jumaat tak boleh. Kita nak kena dapat juga satu rakaat dengan imam. Kita perlukan dia, dia perlukan kita. Dalam dilema orang panggil dalam dilema. Nak duduk lama-lama antara dua sujud tak boleh, dia rukun pendek. Tunggu dia lah, sekali dia duduk kot, tunggu dia, tak boleh tunggu. Nak sujud kedua, imam tak sujud, imam berdiri. Macam mana? Tarik kain dia. Tarik dia, rentak dia. Ini masalah tu. Masalah fiqh yang betul-betul masalah. Nak baca mana? Okay. Petang ni lah yang lain insyaAllah. Dan kita jumpa petang ni, kita akan tolong ingatkan saya lah kalau saya terlupa. Masalah imam sujud sekali, padahal kena sujud dua kali, dia imam lupa. Imam tak apalah dia lupa. Kita hak ingat ni macam mana tahu nak ikut dia tak betul. Nak duduk antara dua sujud lama-lama, tak boleh lama. Ni kumalah mayai. Jadi ada penyelesaiannya, ada penyelesaian. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, ada iklan untuk petang. Kita kena nak hurai semua, makan masa pula. Sekali isteri saya mengajar Quran pula lepas tengah. Jadi tak mau ambil bahasa dia lah. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.